Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء قال الشارح رحمه الله إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير نحو قامت وقعدت وإن كان متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أولى فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها هاء تقول هذه رحمة وهذه شجرة وبعضهم يقف بالتاء وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن شجرة الزقوم بالتاء وسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية وقال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما كانت نفوس القوم عند الخلصمة وكادت الحرة أن تدعى أمت. Kata musannif rahimahullah, babun al-waqfu fil afsah. Al-waqfu fil afsah ala nahwi rahmah bil ha wa ala nahwi muslimat bit ta. Baik. Jadi matan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musannif nak sebutkan perkara yang berkaitan dengan waqaf. Apa dia waqaf? Waqaf al-waqfu apa ni? Al-waqfu huwa qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Tuan-tuan tulis ya. Kita sebut berhentilah kan. Kita ada waqaf, kita ada ibtida'. Kalau kita mengaji tajwid, kita akan mengaji hukum apa ni? Mengaji tajwid ada hukum hakam waqaf dan juga hukum hakam ibtida'. Jadi waqaf ni berhenti, ibtida' ni nak mula. Faham? Jadi waqaf kita memotong ataupun memutuskan sebutan di akhir kalimah. Jadi bagaimana kita nak memberhentikan sebutan kita tu? Bacaan ada kalimah, jadi kita nak berhenti macam mana? Jadi antara yang kita akan lihatnya di sini iaitu berhenti al-waqaf ala ta'i ta'nis. Jadi kita nak berhenti dengan ha ke ataupun nak berhenti dengan ta. Ini ada pecahan dia lah yang kita akan mengaji. Cuma di sini dalam matan disebut lughah yang afsah, yang lebih fasih, ini yang disebut, tapi dalam syarah dia akan sebutkanlah. Maknanya apa ni, ada sebahagiannya yang cara waqaf dia selain daripada lughah yang afsah. Babun al-waqfu fil afsah. Bab al-waqfu fil afsah ini minal lughatain, iaitu waqaf pada yang lebih fasih, daripada dua lughah atas umpama rahmah adalah dengan ha, dan atas umpama muslimat adalah dengan ta. Baik. Jadi kita buat tajuk sini al-wuquf ala ta'i ta'nis, dan dia terbahagi kepada dua, at-ta' al-marbutah dan at-ta' al-maftuhah. Jadi tak marbutah, tak bulat itulah. Tak maftuhah,
Asalnya pakat-pakat tahu kita dah tulis dah tepi tu. Okey. Ni tak marbutah ni surah dia, dan tak maftuhah itu surah dia. Jadi al-afsah pada tak al-marbutah, bila kita nak berhenti, kita wukuf ala hak. Maksudnya kita akan tukarkan tak tu jadi hak. Contohnya kalimah rahmah. Rahmah. Rahmatun. Jadi bila nak berhenti tak sebut rahmatun. Faham tak? Jadi nak sebut rahmat ke ataupun rahmah. Jadi yang asahnya, yang lebih fasih, iaitu berhenti di atas hak. Maksudnya kita tukarkan tak tu jadi hak. Kita sebut rahmah. Tapi boleh juga wa yajuzu al-wuqufu 'alaiha bita. Rahmat. Dan yang kedua, at-ta'ul maftuhah. Okay, kalau sesuatu kalimat tu akhir huruf dia adalah huruf ta, tak maftuhah. Jadi tak maftuhah tu terbahagi pula kepada dua, sakinah dengan mutaharrikah. Iaitu tak tu mati, dan dia terbagi pada dua, sama ada tak tu tidak berbaris ataupun dia berbaris. Tak yang tidak berbaris, kita akan dapati dia pada fa'il madhi. Pada fa'il madhi yang mana fa'il dia muannas. Jadi waktu tu akan ada taknis. Waktu kita disebut di situ la tujad illa fil fi'lil madhi. Yani tak at-ta'nis as-sakinah la tujad illa fi fi'li al-madhi. Jadi bila nak berhenti macam mana? Nak berhenti dia al-wuquf 'alaiha la yakunu illa bita. Jadi kataba, lepas tu kalau nak bagi tahu perempuan yang menulis, kita akan datangkan tak taknis, nak menunjukkan fa'il tu muannas. Jadi bila nak berhenti, kita kata Hindun katabat. Kita tak kata Hindun katabah. Faham? Kita akan berhenti dengan huruf tak. Ini satu ya. Sini boleh dua. Tapi yang afsahnya berhenti pada tak marbutah, kita akan ibdalkan tak tu, kita akan tukarkan tak tu jadi huruf hak. Adapun tak maftuhah terbagi pada dua, sakinah dengan mutaharrikah. Kalau sakinah satu ya. Iaitu kita berhenti kita berhenti dengan huruf di atas huruf tak. Berhenti dengan huruf tak. Katabat, naqalat, qatalat. Baik. Yang kedua al-mutaharrikah. Tak maftuhah, al-mutaharrikah yang berbaris. Yang ni kita akan dapati dia pada jamak muannas salim. Muslimat. Kita berhenti dengan apa? Dengan tak. Muslimat, apa lagi? Mukminat. Jadi al-wuquf 'alaiha yakunu bita. Itu yang afsahnya begitulah. Dan boleh juga wa yajuzul wuquf 'alaiha bilha. Muslimat. Jadi muslimah. Itu kan dita. Asalnya muslimat, jadi muslimah dengan hak. Habis. Itulah. Saya nak bagi tahu yang tu sebenarnya. Baik. Kita baca syarah. Qala syarih rahimahullah. Idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nis. Apabila diwaqafkan atas huruf yang ada padanya tak ta'nis. Fa in kanat sakinatan. Ni. Fa in kanat sakinatan la tataghayyar. Tak maftuhah, tak taknis maftuhah. Fa in kanat sakinatan la tataghayyar, dia tak berubah. Nahu qamat wa qa'adat. Wa in kanat mutaharrikatan, dan jika tak tersebut berbaris, fa imma an takunal kalimatu jam'an bil alifi wa ta aula. Jadi kalau dia berbaris, ni ya, berbaris sama ada hak ni ataupun yang tu. Okey, kalau dia berbaris, maka
sama ada kalimah tersebut fa imma an takuna, maka sama ada kalimah tersebut jamak dengan alif dan ta, iaitu jamak muannas salim, aula ataupun tidak. Ataupun tidak tu sini lah tempat dia, tak marbutah ni. Fa illam takun kadzalik, fa illam takun kadzalik, maknanya dan jika tidak kalimah tersebut jam'an bil alif, fal afsah al waqfu bi ibdaliha ha'an, maka lurah yang lebih fasihnya kita berhenti dengan menukarkan tak tersebut jadi hak. Rahmah kalau berhenti dengan tak jadi rahmat. Jadi tapi kita tukar dia jadi hak. Kita nak waqaf, kita akan tukar dia jadi hak, jadi rahmah. Taqulu hadhihi rahmah, hadhihi syajarah. Wa ba'dhum yaqifu bit-ta. Jadi sebahagian Arab dia berhenti dengan tak. Wa qad waqafa ba'du sab'ah fi qaulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yakni kalau nak berhenti dekat inna rahmah dan inna rahmatallah, tapi katalah berhenti dekat rahmah tu, dia akan berhenti inna rahmat. Tapi kalau yang fasihnya, yang lebih fasihnya, kalau berhenti dekat rahmah, maka kita akan baca inna rahmah. Faham? Okey. Wa inna syajarataz zaqqum. Zaqqum kan ada dalam Quran kan? Betul ya? Bukan zakum ya? Ada syadah? Ada syadahan? Sini tak ada. Inna syajarataz zakum. Bita. Yani kalau berhenti dekat syajarah tu, maka sebahagian Arab, sebahagian qura' sab'ah dia baca inna syajarat. Antum boleh tengoklah kalau buka tafsir Jalalain pun, kalau tempat-tempat macam ni adalah dia sebut lama berhenti dengan tak ataupun berhenti dengan hak. Wasumi'a ba'dhum yaqul, dan didengar sebahagian Arab berkata ya ahla suratil baqarah, berhenti dengan tak, bukan dengan hak. Faqala ba'dhu man sami'ahu, dan berkata sebahagian orang yang mendengar perkataan tu, kata wallahi ma ahfadu minha ayat. Aku ma ahfadu minha ayat. Aku tak hafal daripada surah Baqarah tu ayah lah kita sebut kan, tapi sebahagian Arab sebut ayat, dia berhenti dengan tak. Wa qala syair wallahu ma anjaka bikaffai muslimat. Asalnya muslimah, bukan asalnya muslimah, maknanya yang yang afsahnya berhenti muslimah dengan hak, kita tukarkan tak marbutah tu jadi hak. Tapi sebahagiannya dia berhenti dengan tak. Jadi di sini jadi muslimat. Min ba'dima wa ba'dima wa ba'dimat. Yang tu dia tukarlah mat tu bukan asal tak tu. Tu boleh tengok dalam Allah sallallahu alaihi mana Allah sallallahu alaihi. Dia kata sini wa amma qauluhu mat fa asluhu ma fa qulibal alifu ha'an summa quliba hadhil ha' ta'an tashbihan laha biha ta'nis. Jadi mat di situ asalnya ma. Kita tak kena mengenallah. Dia asalnya asalnya ma, kemudian ditukarkan alif tu jadi ha', lepas tu ha' tu ditukarkan jadi ta'. Jadilah ba'di mat. Asalnya ba'di ma. Kanat nufusul qaumi indal ghal samat. Kalau kita baca, kita akan baca ghal somah. Tapi sebahagian baca dia berhenti dengan tak. Wa kadatil hurratu an tud'a amat. Amat siapa dia? Amatun. Jadi dia berhenti dengan tak, amat. Wa in kana jam'an bil alifi wa ta, itu tak maftuhah mutaharrikah. Itu jamak muannas salim.
kita akan dapati dia pada jamak muannas salim. Wa in kana jam'an bil alif wa ta, dan jika kalimah tersebut merupakan jamak dengan alif dan ta, fal asah, maka yang lebih sahihnya al waqfu bit ta, waqaf dengan ta. Wa ba'dhum yaqifu bil ha, sebahagian Arab dia berhenti dengan ha. Dia berhenti dengan ha. Jadi tukarkan ta tu jadi ha. Wa sumi'a min kalamihi, dan didengar daripada kalam mereka, kaifal ikhwatu wal akhawah. Kaifal ikhwatu wal akhawah. Kalau bahasa yang kita guna ni sekarang ni, kaifal ikhwatu wal akhawat. Wa qalu dafnul banah minal makrumah. Faham? Kalau bahasa kita guna dafnul banat minal makrumat. Tapi sebahagian Arab dia berhenti dengan ha. Wa qad nabbahtu 'alal waqfi 'ala nahwi rahmah bitta wa muslimat bil ha biqauli ba'du wa qad yu'kasu fihinna. Dan aku telah tanbihkan, aku tanbih atas waqaf atas umpama rahmah dengan ta dan muslimat dengan ha, dengan kata aku selepas ni waqad yu'kasu fihinna. Itu disebut dalam matan. Ada matan satu selepas ni, lepas tu waqad yu'kasu fihinna. Dia nak isyarat apa? Dia sebut yang afsah, lepas tu terkadang diterbalikkan. Faham? Diterbalikkan, maknanya yang afsah berhenti dengan ha, terkadang berhenti dengan berhenti dengan ta. Yang afsah berhenti dengan ta, terkadang berhenti dengan ha. Baik, habis. Wa ala nahwi qadin raf'an wa jarran bil hadfi wa huwa al qadi fihi ma bil isbat. Okey. Bismillah. Yang kedua, al-waqfu ala al-ismi al-manqus. Munawwan ghair munawwan.
Habis. Habis. Okey. Qala al-musannif rahimahullah wa ala nahwi qadin raf'an wa jarran bil hadfi. yakni wa yuqafu ala nahwi qadin raf'an wa jarran bil hadfi. Maksud bil hadfi bi hadfi al-ya. Wa huwa al-qadi fihi ma bil isbat. Wa huwa ka wa nahwi. Matan dia. Wa ala nahwi qadin raf'an wa jarran bil hadfi. Betul? Wa nahwi. Wa ala nahwi. Situ sama. Wa nahwi al-qadi. Mantamnya wa ala nahwi. Wa nahwi al-qadi. Pensel. Sini wa huwa. Wa nahwi al-qadi fihi ma bil isbat. Baik, kata syarih rahimahullah, idza waqafta 'ala al-manqus wa huwa al-ismu alladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha. Apabila kamu berhenti di atas isim manqus, apa dia isim manqus? Didatangkan jumlah mu'taridah, dia nak sebutkan apa itu isim manqus. Wa huwa al-ismu alladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha, iaitu isim manqus itu adalah isim yang mana akhir dia huruf ya sebelum dia huruf sebelum dia berbaris bawah, iaitu isim yang berakhir dengan huruf ya dan huruf sebelum huruf ya tersebut berbaris bawah. Itu maksud wa huwa al-ismu alladhi akhiruhu ya'un, ya yang maksurun ma qablaha. Ni orang panggil apa? Naat sababi. Sebab tu dia tak panggil maksurah, sebab tengok ikut depan. Dia punya taknis dengan tazki tu ikut depan. Jadi ya isim yang mana akhir dia huruf ya yang berbaris ma, iaitu huruf sebelum dia. Masduk bagi ma tu huruf. Jadi muzakkar. Jadi maksurun ma qablaha, iaitu isim yang akhirnya ya yang berbaris bawah huruf sebelumnya. Seperti ini contoh qadi, al-qadi. Jadi akhir dia ya, sebelum dia huruf berbaris bawah. Jadi idza waqafta 'alal manqus, sama terus depan, fa imma an yakuna munawwanan aw la. Maka sama ada isim manqus itu munawwan, ada tanwin ataupun tidak. Ini sama ada dia tidak ada alif lam ataupun ada alif lam. Sama ada dia tidak ada alif lam dengan makna dia tak ada alif lam ataupun ada alif lam. Okey. Jadi kalau tak ada alif lam, dia ada tanwin. Kalau ada alif lam, dia tidak ada tanwin. Fa in kana munawwanan, maka jika isim manqus itu munawwan, fal afsah, maka lughah yang lebih afsahnya al-waqfu alaihi raf'an wa jarran bil hadfi. Maka yang lebih afsah waqaf ke atasnya pada ketika rafa' dan pada ketika jar dengan hazaf. Itu dengan hazafkan ya. Jadilah hadza asalnya qadin, kan ada ya, asalnya qadiyun. Kalau nak ikut atas wazan fa'ilun, qadiyun. Qadiyun atas wazan fa'ilun. Lepas tu ustuskilatid dhammatu 'alal ya. Fahudhifat. Dhammah duduk di atas ya berat, maka dihazafkan. Hazaf dhammah
Bukan hazaf tanwin. Faham? Jadi satu ni hak dhammah, satu hak tanwin. Jadi tanwin masih ada. Tanwin ni nun sakinah. Jadi akan jadi macam mana? Qadin. Faham? Kalau kita tulis balik jadi macam ni. Qadin. Qadin. Jadi bertemu dua sukun. Bertemu dua huruf mati. Ya dengan nun. Jadi dibuang salah satu, iaitu dibuang huruf illah. Jadilah qadin. Dibuang huruf illah, jadilah qadin. Lepas tu sini kalau kita baca penuh, kita akan baca hadza qadin nazartu ila qadin. Dia faham? Sebab tu disebut sini ketika rafa' dan ketika jar, hadza qadin nazartu ila qadin, kita akan hazafkan ya. Ya dah tak ada dah, ya dihazaf. Faham? Dan bila kita nak berhenti, kita akan baca aja nah. Hadza qad. Nazartu ila qad. Ni faham kan? Adapun ketika nasab tak. Faham? Ra'aitu qadiyan. Waktu tu ya tidak dihazaf. Sebab tu disebut pada ketika rafa' dan pada ketika jar. Itu yang dimaksudkan dengan hazaf. Taqulu hadza qad wa marartu bi qad. Wa yajuzu an taqifa alaihi bil ya. Dan harus kamu berhenti atasnya dengan ya, atas isim manqus tu dengan ya. Wa bidzalika waqafa Ibnu Katsir ala hadin wa walin wa waqin min qaulihi ta'ala wa likulli yaumin hadi. Kita punya riwayat yang kita baca had kan, wa likulli qaumin had. Tapi Ibnu Katsir dia baca dengan lurah satu lagi. Faham? Dengan lurah satu lagi, iaitu dengan isbatkan ya. Dia baca walikulli qaumin hadi wama lahum min dunihi min wali wama lahum minallahi min waqi. Tapi yang kita baca waq dengan hazahkan ya, wal dengan hazahkan ya. Ni yang pertama, munawwan. Wa in kana ghaira munawwan. Dan jika isim manqus tu tidak ditanwinkan, ghaira munawwan, dengan mana ada alif lam ataupun dia idhafah. Fal afsah al waqfu alaihi raf'an wa jarran bil isbat. Maka lugah yang lebih afsahnya waqaf di atas isim manqus ni pada ketika rafa' dan pada ketika jar dengan isbat. Maknanya dengan isbat bi isbatil ya. Ka qaulika hadzal qadi. Jadi ada ya. Wa marartu bil qadi. Wa yajuzul waqfu alaihi bil hadfi. Ketika nasab pun ada juga ya tu. Cuma sebab sekarang ni perbicaraan kita ni qadin pada ketika rafa', pada ketika jar. Lepas tu wa nahwil qadi fihi ma bil isbat, pada kedua-dua tu juga. Tapi ketika nasab pun ada juga ya. Maknanya ketika nasab sama ada munawwan ataupun ghairu munawwan, ya tu ada. Cuma dia nak padankan dengan qadin, masalah munawwan tu. Dia hanya pada ketika rafa' dan jar sahaja. Jadi disebut juga sini al-qadi pada ketika jar dan rafa' adalah dengan isbat. Ka qaulika hadzal qadi wa maratu bil qadi wa yajuzu al-waqfu alaihi bil hadfi. Faham? Wa yajuzu alaihi al-waqfu wa yajuzu al-waqfu alaihi bil hadfi. Boleh juga kita berhenti dengan hazahkan ya. Hadzal qad, hazah ya. Ada alif lam tapi hazahkan ya. Maratu bil qad, kita hazahkan ya walaupun ada alif lam. Yajuz. Wa bidzalika waqafa al-jumhur 'ala al-muta'al wa talaq fi qoulihi ta'ala. Dan dengan dengan lurah inilah
dengan lurah hazaf ni, wa bizalika wa bil hazfi ni, waqafal jumhur al-qurra 'ala al-muta'al wa talaqi fi qoulihi ta'ala wa huwal kabirul muta'al. Kan ada lam tu, tapi la ayat tidak ada. Wa liyunzira yaumat talaq, ya tak ada. Wa waqafa Ibnu Katsir bil ya. Kalau dalam nuskhah ni ya tak ada, jadi dia tak sebut ya. Wa waqafa Ibnu Katsir 'alal wajhi afsah, ada bil ya'an kan. Wa waqafa Ibnu Katsir bil ya'i 'alal wajhil afsah. Adapun dalam Ibnu Katsir pada kedua ayat ni dia berhenti atas wajah yang afsah, tapi pada ayat yang 3 tadi kat atas tu dia berhenti atas wajah yang ghair afsah. Jadi Ibnu Katsir dan ayat ni wal kabirul muta'ali, qiraah dia liyunzira yaumat talaqi. Ni faham? Waqad yu'kasu fihinna, ni maksud dia tadi yang disebut tadi, waqad nabbah tu kan, ni masuk matan baru. Kalau musannif rahimahullah, waqad yu'kasu fihinna ad-dhamir raji' ila qalbi ta'i rahmah ha wa isbati ta'i muslimat wa hadfi ya'i qad wa isbati ya'il qadi. Ai waqad yuqafu ala rahmah bitta wa ala muslimat bil ha wa ala qadin bil ya wa ala al qadi bil hazfi. Ringkas. Okey, cuba baca matan saja. Daripada awal tadi kita baca babun al-waqfu fil afsah ala nahwi rahmah. Ala nahwi rahmah bil ha. Jadi rahmah baca dengan ha. Waqad yuqasu fihinna. Maksudnya boleh baca rahmat. Itu maksud yuqasu. Wa ala nahwi muslimat bitta. Dan kalau muslimat kita akan baca bitta. Waqad yuqasu. Maknanya baca muslimah. Wa ala nahwi qadin raf'an wa jaran bil hadfi. Hadza qad. Marartu au nazartu ila qad. Wa qad yuqasu. Kat depan tu cakap wa qad yuqasu, maknanya hadza qadi. Marartu au nazartu ila qadi, dengan isbat kan. Wa nahwi al qadi fihi ma bil isbat. Dan umpama qadi, al qadi ada alif lam, fihi ma fil fi raf'i wal jar bil isbat, dengan isbatkan ya. Wa qad yuqasu, dan terkadang terbalikkan, maknanya boleh sebaliknya, dengan makna kita hazahkan. Itu maksud waqad yuqasu fi hinna. Jadi dia ringkas. Maknanya dia kata makan semua. Waqad yuqasu fi hinna tu maksud dia pada qadi yang ada alif lam, qadi yang tak ada alif lam, dan juga pada masalah muslimat dan juga rahmah. Jadi ad-dhamir raji' kepada semua tu lah. Sebab tu dia kata ad-dhamir raji' ila qalbi ta'i rahmah sampailah ila akhirih. Jadi maksud dia ad-dhamir tu pada hinna tu. Ad-dhamir tu pada hinna. Syekh Muhammad Muhyiddin tulis kat bawah tu yuridu dhamir allazi fi qawli fi hinna. Kemudian kata musannif rahimahullah wa laisa fi nasbi qadin wal qadi illa bil ya. Itu pada ketika nasab. Jadi pada ketika nasab ya tu sabit. Maknanya tidak dihazafkan. Dan tidaklah pada nasab qadin dan juga al qadi itu kecuali dengan ya. Idza kana al-mankusu, qala syarih rahimahullah, idza kana al-mankusu mansuban wajaba fil waqfi isbatu ya'ihi. Apabila isim mankus mansub dinasabkan, wajib pada ketika waqaf isbatkan ya-nya. Fa in kana munawwanan ubdila min tanwinihi alifan. Maka jika isim mankus itu munawwan, munawwan maknanya ada tanwin, ubdila min tanwinihi alifun, ditukarkan daripada tanwin tersebut nun tu dia tukar dia jadi alif. Macam ni, qadiyan kita tukarkan jadi alif. Itu cara tulis dia. Kaqaulihi ta'ala rabbana innana sami'na munadiyan. Ketika nasab dan dia juga munawwan, maka nun
apa ni, kita tukarkan tanwin itu jadi alif. Wa in kana ghaira munawwanin, dan jika isim mangkus tu tidak ditanwinkan, tidak ditanwin, maknanya dia ada alif lam, waqafa ala wuqifa ala ya, ka qaulihi ta'ala, maka diwaqafkan atas ya, diwaqafkan atas ya. In kana ghaira munawwan wuqifa ala ya, ka qaulihi ta'ala kalla idza balagatit taraqi. Jelas itu Ada yang tak faham Dah kan? Okey. Wa yuqafu ala idzan wa nahwi lanasfa'an ra'aitu wa ra'aitu zaidan bil alif. Habis dah. Yang tadi dah selesai. Dia nak sebut tadi waqaf ala ta'i ta'nis, lepas tu waqaf ala isim manqus. Sekarang ni dia nak sebut pula waqaf ala, dia nak sebut 3 masalah lah, iaitu waqaf atas kalimah idzan, waqaf atas kalimah izan, dan juga waqaf atas nun takkid ataupun nun taukid khafifah, dan juga waqaf atas alif nasab. Contoh dia bagi ni ra'aitu zaidan. Nah. Ya masak. Ya masak. Boleh?
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yuqafu ala idzan wa nahwi lanasfa'an wa ra'aitu zaidan bil alif. Jadi dalam matan ni dia nak sebutkan tiga perkara. Yang pertama nun nun pada kalimah idzan. Yang kedua nun taukid khafifah, dan yang ketiga nun sakinah pada pada isim mansub, pada isim mansub, pada umpama ra'aitu zaidan. Kata syarih rahimahullah, yajibu fil waqfi, wajib pada ketika waqaf, qalbun nunis sakinah alifan. Jadi idzan ada nun sakinah, kan? Begitu juga nun taukid khafifah. Nun taukid ada dua, khafifah, saqilah. Nun taukid khafifah nun mati, kan? Nun taukid khafifah nun mati. Nun taukid saqilah musyaddadah pun sama juga nun mati. Sama juga isim mansub, ra'aitu zaidan, ra'aitu tanwin, ra'aitu zaidan. Betul tak? Nun sakinah. Cuma bila tulis kita tak tulislah macam tu. Kita ketika tulis kita tulis macam ni, zaidan. Kita tak tulis nun. Tapi pada sebut nun taukid, nun sakinah tu ada. Jadi pada ketiga-tiga masalah ni, kata musannif rahimahullah, kata syarih, wajib pada ketika waqaf kita tukarkan nun sakinah ni jadi alif. Kita tukarkan nun sakinah ni jadi alif. Akan jadi idza lanas, kalau lanas fa'an jadi lanas fa'a. Ini contoh lanas fa'an. Lanas fa'an. Ketika berhenti lanas fa'a, kita akan tukar jadi alif. Zaidan kita akan tukar jadi alif. Kita akan tukar nun tu jadi alif. Nun lanas fa'an kita akan jadi lanas fa'an. Tulis macam ni, kita akan tukar dia jadi alif. Dan waktu kita berhenti kita tak baca dah lanas fa'an, lanas fa'a. Tapi ni dalam Quran. Dalam Quran. Cuma Syekh Ibn Hisham, saudara saya Muhammad, cuma Syekh Ibn Hisham dia tak bahagikan yang dalam Quran ataupun luar Quran. Dia sebut semuanya sama. Faham tak? Dia sebut semuanya dalam keadaan sama. Sebab tu kita tulis sini al-mashhur anna idzan tuktabu bin nun. Ni pada idzan. Al-mashhur anna idzan tuktabu bin nun fi ghairil Quran. Dalam pada sering pada Quran idzan kita tulis ada nun. Tapi dalam Quran tak ada nun. Faham? Tapi dalam Syekh Ibn Hisham dia tak bahagikan benda tu. Dia tak bahagikan sama dalam Quran ataupun luar Quran. Baik. Kemudian al-waqfu 'alaiha ala idzan bil alif fil Quran. Dalam Quran kita berhenti dengan alif. Dalam Quran memang tulis macam ni dah. Faham tak? Dalam Quran memang tulis macam ni, idzan. Macam dalam matan tu. Dalam matan tu nun ke alif? Anamnya dengan alif. Dengan alif. Dalam Quran memang tulis macam ni, idzan, dan berhenti pun dengan alif. Dalam Quran memang dah
dah ditulis dengan alif dan berhenti pun dengan alif. Kalau berhenti pada kalimah idzan ni kita akan sebut idza. Faham? Adapun di luar Quran ditulis dengan nun, idzan. Sebab tu berhenti ala kalimah idzan ni di dalam Quran adalah dengan alif, wa yajuzul wuquf 'alaiha bin nun fi ghairil Quran. Okey, sini jelas. Yang kedua, nun taukid khafifah. Pun sama juga Syekh Ibn Hisham, dia tak bezakan antara yang di dalam Quran ataupun di luar Quran. Di luar Quran kita tulis dengan nun ke dengan alif? Dengan nun. Tapi dalam Quran tulis dengan alif. Dalam Quran la nasfa'an. Muka Quran memang tak ada nun. Sebab ditulis dengan alif, tu dalam Quran. Adapun luar Quran kita tulis macam ni, la nasfa'an. Boleh faham? Jadi al-masyhur anna nunat taukid al-khafifah tuktabu bin nun. Wa fil Quran tuktabu nunut taukid al-khafifah bil alif. Jadi dalam Quran nun taukid khafifah ditulis dengan alif, wa yuqafu 'alaiha bil alif. Dan ketika berhenti kita akan berhenti dengan alif juga. Jadi la nasfa'an, bila berhenti dekat sini, katalah berhenti dekat nasfa'an ni, kita akan berhenti la nasfa'a. Kita akan berhenti dengan alif. Jelas ha? Dan yang ketiga, alifun nasbi tuktabu alifun nasbi bil alif wa yuqafu 'alaiha bil alif. Ra'aitu Zaidan. Yang ni memang kita tulis dengan alif dan kita berhenti pun dengan alif juga. Ra'aitu Zaida. Habis pembicaraan matan ni. Tengok syarah dia. Wa yajuzu fil waqfi wa yajibu fil waqfi, wajib pada ketika waqaf qalbun nun sakinah alifan fi salasi masail. Kita tukarkan nun sakinah, nun mati kita tukar jadi alif pada 3 masalah. Ihdaha, satu daripada 3, idzan. Hadza huwa sahih. Idzan tulis dengan apa tu? Alif. Tulis dengan alif kan? Tulis dengan alif. Main pensel. Sini tulis dengan nun. Sebab dia nak bagi tahu iza. Dia nak bagi tahu izan tu lah, tapi tulis dengan alif. Izan. Hadza huwa sahih. Inilah ya apa ni, hadza huwa sahih. Inilah ia yang sahih. Wajazama Ibnu Usfur fi syarhil jumal. Wajazama Ibnu Usfur rahimahullah fi syarhil jumal bi annahu yuqafu 'alaiha bin nun. Dan apa ni, Ibnu Usfur dia jazamkan pada syarah jumal bahwasanya idzan ni diwaqafkan atasnya dengan nun, bukan dengan alif. Maknanya ketika waqaf kita akan sebut idzan, bukan idza. Wa bana ala zalika annaha tuktabu bin nun wa laysa kama dzakara. Dan dia binakan atas apa ni, atas apa yang dia jazamkan ni, iaitu diwaqafkan dengan nun. Dia kata ditulis pun dengan nun juga. Maknanya tulis dengan nun, idzan ada nun, dan ketika berhenti pun dengan nun. Tapi kata Syekh Ibn Hisham, walaisal amru kama dzakar. Dan bukanlah perkara itu seperti mana yang disebutkan. Sebab kita akan tengok Ibn Hisham nanti dia akan sebut berhenti dengan alif dan dia tulis pun dengan alif dalam matan di depan nanti. Kama yuktabna. Jadi faham daripada perkataan Ibn Hisham, idzan ditulis dengan alif dan berhenti pun dengan alif. Sama ada di dalam Quran ataupun luar Quran. Wala takhtaliful qurra fil waqfi ala nahwi walan tuflihu idzan abada annahu bil alif. Maknanya kalau berhenti dekat idzan tu, kita akan berhenti dengan alif. Walan tuflihu idza. Maknanya kalau berhenti tu kita akan berhenti dengan alif. Jadi di sini al-qurra dia tidak berselisih lah pada waqaf atas kalimah idzan tu berhenti dengan alif. As-saniyah nunu tawkid al-khafifah al-waqi'ah ba'da al-fathah.
Yang kedua nun taukid khafifah, yang mana jatuh dia datang nun taukid khafifah tu selepas fathah. Dan nasfa'an. Maksudnya sebelum dia tu huruf berbaris fathah. Ka qaulihi ta'ala la nasfa'an wa la yakunan. Jadi sebelum nun taukid tu kan ain berbaris baris atas, nan sebelum nun taukid tu baris atas juga nun tu, iaitu ain. Waqafal jami' alaihima bil alif. Jadi jami'ul qura berhenti dengan alif. La nasfa'a berhenti macam tu, berhenti dengan alif. Wala yakuna berhenti dengan alif, bukan dengan nun. Dan kita akan tengok nanti disebut matan selepas ni kama yuktabna. Maksudnya berhenti dengan alif seperti mana ditulis pun dengan alif. Faham tak? Jadi zahir kat situ dia nak fahamnya apa? Di dalam Quran, luar Quran pun tulis dengan alif. Sedangkan nun taukid khafifah di luar Quran tulis dengan nun. Wa iyyaka qala sya'ir wa iyyaka wal maitati la taqrabannaha wa la ta'budu syaitana wallaha fa'buda. Syahid dia dekat fa'buda asluhu u'budan. Jadi tukar nun taukid khafifah tu jadi alif. Dan ketika dia waqaf dengan alif. Faham? Fa'buda, tak baca fa'budan. Asalisa tanwinul ismil mansub. Tanwin pada isim mansub. Tanwin bagi isim mansub. Nahu ra'aitu Zaidan. Jadi Zaidan kan ada nun sakinah tu, tanwin tu. Tanwin kan nun sakinah. Jadi ada nun sakinah. Jadi nun sakinah tu tukar jadi alif. Hadza waqafa alaihi al-arabu bil alif. Jadi tanwin isim mansub ni orang Arab dia berhenti dengan alif. Berhenti atasnya oleh orang Arab dengan alif, illa Rabi'ah. Fa innahum waqafu ala nahwi ra'aitu Zaidan bil hadfi. Maksudnya dia akan baca macam mana kalau ra'aitu Zaidan? Ra'aitu Zaid. Faham? Ra'aitu Zaid. Hazaf nun taukid pula dah. Hazaf nun sakinah tu, tanwin tu. Faham? Qala syairuhum, berkata syair daripada kalangan mereka, Rabi'ah ni, ala habadha ghunmun wa husnu hadisiha laqad taraktu qalbi biha haiman danif. Dihazahkan nun sakinah, tanwin tu dihazahkan tanwin. Kalau selain daripada Rabi'ah, dia akan baca danifah, haiman danifa. Tapi depa ni lughah Rabi'ah ni dia hazahkan tanwin tersebut. Dia baca danif. Kalau ra'aitu Zaidan dia sebut ra'aitu Zaid. Habis. Lepas tu dia sebut dalam matan selepas tu kama yuktabna. Ni yang maksud nak sebut tadi. Kalau sambung daripada matan tadi, wa yuqafu ala idzan wa nahwi lanasfa'an wa ra'aitu Zaidan, semua ni baca macam mana? Ketika waqaf dengan apa? Bil alif. Kama yuktabna. Seperti mana semua ni ditulis. Jadi fahamnya apa? Idzan ditulis dengan alif dalam Quran ataupun luar Quran, ra'aitu Zaidan pun lanasfa'an, nun taukid khafifah pun sama juga dalam Quran ataupun luar Quran. Dan ra'aitu Zaidan alif pada isim mansub, tanwin pada isim mansub pun sama juga. Masalah Sayyidina Muhammad dalam Quran atau luar Quran ditulis dengan alif. Qala syarih
Ataupun tukar situ sikit boleh ke. Alifun nasbi tu kalau nak jelas lagi, nak sama dengan ni, tanwin isim mansub. Tanwin isim mansub. Lepas tu boleh tulis tuktabu, yuktabu tanwin alismil mansub bil alif. Wa yuqafu 'alaiha bil alif. Jadi tanwin pada isim mansub tu ditulis dengan alif pada ketika nasab. Yani yuktabu tanwin alismil mansub bil alif wa yuqafu alaihi bil alif. Bukan pada tempat dia, tapi sebab dia ada kaitan. Faham tak? Sebab dia ada kaitan dengan perbicaraan sebelum. Pada kita perbicaraan izan, kita berbicara tentang nun taukid, khafifah, dan berbicara tentang tanwin pada isim mansub. Jadi kan ada kaitan tu. Ini nak sebut cara tulis dia. Sebab cara tulis ni adalah cara tulis apa yang kita bincangkan. Jadi dia ada alaqah, ada hubungan, maka disebut. Itu dinamakan sebagai istitrad. Zikru syai' fi ghairi mahallihi li munasabatin ataupun li adna mulabasah. Fa dzakartu anna an-nun fil masail ats-tsalathi tusawwaru alifan ala hasabil waqfi. Maka aku sebut bahwasanya nun pada ketiga-tiga masalah ni, pada izan, nun taukid khafifah dan juga tanwin pada bagi isim mansub, ketiga-tiga masalah semuanya tusawwaru, yani tuktabu alifan, ditulis alif ala hasabil waqfi, atas sekira-kira waqaf. Waqaf dia dengan alif, tulis pun dengan alif. Wa anil kufiyyin anna nun at-taukid tusawwaru nunan. Dan daripada kufiyyin, ulama Kufah, ulama nahwu, aliran Kufah, bahwasanya nun taukid tersebut ditulis nun. Nun taukid itu tak ditulis dengan alif, tapi ditulis dengan huruf nun. Dan inilah yang masyhur. Kita tulis macam itulah. Wa anil farra anna idzan idza kanat nasibatan kutibat bil alif wa illa kutibat bin nun. Dan daripada farra anna idzan, farra kata anna idzan idza kanat nasiban, dia bezakan. Dia beza idzan nasibah dengan idzan ghair nasibah. Izan yang menasabkan dia ditulis dengan alif. Kalau izan yang tidak menasabkan dia tulis dengan nun. Faham? Kan ada kita mengajikan nawasibu nawasibul mudhari' kan dalam ajrumiyah 10. Fa nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa izan. Izan tu. Jadi kalau izan nasibah, izan yang menasabkan, izan jadi amal nasab tu ditulis dengan alif. Kata Faraq dia bezakan. Adapun idzan yang tidak menasabkan, maka ditulis dengan nun. Farqon, nak membezakan bainaha, antara idzan wa baina, nak beza antaranya, antara idzan tu wa baina idza asy-syartiyah wal fujaiyah. Nak bezakan antara dia dan juga antara idza syartiyah dan idza fujaiyah. Kan ada idza fujaiyah, maknanya terjemah tiba-tiba. Dan juga ada idza syartiyah.
Waqad talakhasa anna fi kitabati idzan salasata madzahib bil alif mutlaqan wal nun mutlaqan wat tafsil. Jadi waqad talakhasa jadi apa ni? Jadi maksudnya talakhasa kesimpulan dia lah. Waqad talakhasa dan telah mudah kata Nabi masuklah mudah kesimpulan dia bahwasanya pada menulis izan ada 3 mazhab, ada 3 jalanan. Yang pertama bil alif mutlaqan, ini yang disebut oleh musannif rahimahullah dalam matan dia. Wan nun mutlaqan, dan yang kedua ditulis dengan nun mutlaqan ini daripada Kufiyin. Dan yang ketiga tafsil, itu daripada Farra. Ditafsirkan antara izan tu dia menasab, dia jadi amil nasab ataupun tidak jadi amil nasab. Satu lagi. Wa tuktabu qala al-musannif rahimahullah, yang tadi dah habis. Ini masuk yang lain pula. Apa ni kitabatul alif. Kitabatul alif. Qala al-musannif rahimahullah wa tuktabul alifu ba'da wawil jamaah kaqalu dunal asliyah kazaidun yadahu wa tursamul alifu ya'an in tajawazati thalatha kastada'a wal mustafa aw kana asluha al-ya'a karama wal fata wa alifan fi ghairihi ka qafa wal asa wa yankashifu amru alifil fi'li bit-ta'i karamaitu wa afawtu wal ismu bitathniyah wal ismi bitasniyah ka asawaini wa fatayaini. Jadi semua ni berkaitan dengan masail khat. Apa yang nak sebut ni, apa yang berkaitan dengan masail kitabah. Masail kitabah. Ini masail ibla'. Kata ada buku yang khusus bab ibla' saja. Macam nak tulis hamzah kan, apa ni, hamzah tu di atas alif ke, ataupun di atas huruf ya ke, ataupun dia tidak ada rumah ke. Jadi bila nak tulis di atas huruf ya, bila nak tulis apa ni, bila dia tak ada rumah. Faham tak? Tak ada rumah. Baik. Jadi itu mengaji bab imla. Ni pun antara masail apa ni imla. Baik. Kata syarah. Kita baca tulis syarah. Nanti kita akan baca balik matan. Lamma zakartu hadhihi mas'alah min masail kitabah istaqrartu bi dhikri mas'alataini muhimmataini min masailiha. Tak kala aku sebutkan ini masalah ini daripada apa ni, daripada tak kala aku sebutkan masalah ini yang hal keadaannya daripada permasalahan kitabah. Kan tadi disebut tadi permasalahan kitabah kan, disebut tadi bagaimana nak rasam idzan, bagaimana nak rasam nun taukid khafifah, dan bagaimana nak rasam tanwin pada isim mansub apa ni, bagi isim mansub. Jadi disebut masalah daripada masalah-masalah kitabah. Jadi aku pun sebutlah istatrat tu, maknanya secara sambil lalu pada dia kena-mengena juga. Jadi masalah imla, ini pun masalah imla juga. Jadi aku nak sebut secara sambil lalu dengan menyebut dua masalah yang penting daripada masalah-masalah kitabah juga. Ihdahuma, satu daripadanya, annahum farraqu bainal waw farraqu bainal waw fi qaulika zaidun yad'u wa bainaha fi qaulika al-qaumu lam yad'u fazadu alifan ba'da wawil jamaah wa jarradul asliyata minal alif qasdan litafruqah bainahuma.
Jadi yang pertama daripada masail kitabah yang penting ini nak sebut ni, bahwasanya mereka membezakan di antara waw pada perkataan Zaidun yad'u dan waw pada perkataan kamu al-qaumu lam yad'u. Zaidun yad'u dan al-qaumu lam yad'u. Apa beza? Beza sini ada alif, sini tidak ada alif. Kenapa satu ada alif, satu tak ada alif? Dia nak bezakan antara jamak, nak bezakan antara waw ni waw asliyah ataupun tidak. Dia kata annahum farraqu bainal waw, bahwasanya mereka membezakan antara waw pada qaulika Zaidun yad'u dan antara waw pada perkataan kamu al-qaumu lam yad'u. Fazadu alifan, maka mereka menambah alif ba'da wawil jamaah, mereka menambah alif selepas waw jamaah. Wajarradul asliyah, wajarradu al-asliyah. Al-asliyah itu waw asliyah, dan mereka mengosongkan, maknanya mereka tak sebut alif lah, mereka tak tambah alif pada waw mereka tidak menyebut alif pada waw asliyah. Wajarradul asliyah, dan mereka mengosongkan waw asliyah tu daripada alif, dengan mana mereka tak sebut alif selepas waw yang asli. Yang ni bukan waw asli. Ini wawul jamaah dhamir. Adapun waw ni waw asli. Asalnya apa? Atas wazan? Atas wazan? Yaf. Lam fa'il kan? Faham? Yad'u, asalnya yad'u. Jadi dia waw ni lam fa'il. Waw ni lam fa'il. Ini bukan lam fa'il. Lam fa'il dah dihazafkan. Yang tinggal ni adalah wawul jamaah. Asalnya lam yad'u. Asalnya lam yad'u. Jadi berlakulah ilah tasrif, maka tinggallah lam yad'u. Khulasahnya mereka menghazafkan waw asal, waw yang asli. Mereka tak hazafkan dhamir, sebab dhamir ni nak menunjukkan jamaah, jadi tak nak hazaf dia. Jadi hazaf waw yang asli, lam fa'il, dan dikekalkan waw dhamir, waw jamaah. Jadi di sini kita dapat beza antara waw ni waw asal ke ataupun bukan. Okay, faham? Macam mana? Okey, dah masak pun sebab dia azab yang azab. Sejamak. Pada ni ya azab. Itu yang pertama. Habis. Lepas tu disebut alif tafriq alif fariqah. Kalau kita duduk ngaji disebut alif fariqah. Nak bagi beza waw jamak dengan waw asli.
nak bezakan, disebut sebagai alif fariqah, dan nak bezakan antara waw jamak ataupun waw asli. Kalau ada alif, maknanya sebelum dia waw jamak. Ini waw jamaah dhamir. Kalau tak ada alif, waw di situ waw asli. Atsaniyah yang kedua, masalah yang kedua, min masail kitabah, anna minal alifat al-mutatarrifah ma yusawwaru alifan wa minha ma yusawwaru ya'an. Yang kedua, bahwasanya daripada alif al-mutatarrifah. Apa maksud alif mutatarrifah? Iaitu alif yang datang di akhir kalimat. Alif yang datang di taraf. Taraf maksudnya akhir syai'. Iaitu alif yang datang di akhir kalimah. Di antaranya ada ditulis dengan huruf alif, dan di antaranya ada ditulis dengan huruf ya. Contohnya, Roma, da'a, istofa, apa lagi disebut, istada'a, al-mustafa, isim dia, istada'a, kemudian asa, kofa. Jadi alif yang duduk di alif yang ada di hujung kalimat, di akhir kalimat, ada yang ditulis dengan rupa ya, ada yang ditulis dengan alif. Maknanya ada yang ditulis ma yusawwaru ya'an, dia ditulis dengan rupa alif, dan ditulis dengan rupa ya. Dengan rupa alif, dengan rupa ya. Anna minal alifat al-mutatarrifah ma yusawwaru, yani ma yusawwaru ay yuktabu aw yursamu, ada yang dirosam dengan alif, dan daripada alif tersebut ada apa yang ditulis ataupun dirosamkan dengan ya. Wa dhabitu dzalika, dhabit yang demikian, dhabit ma yusawwaru bil alifan dan ma yusawwaru ya'an. Dia nak bagi dhabit yang demikian, dhabit Allahumma Muhammad, dhabit kalimah pada isim ataupun fa'il disebut di sini, itu dhabit kalimah yang akhir yang ditulis dengan alif dan yang akhir yang ditulis dengan ya. Dhabit dia seperti mana yang dia nak sebut ni. Annal alif, bahwasanya alif idza tajawazat salasata ahrufin, huruf alif bila dia melebihi 3 huruf, maknanya dia datang pada huruf yang jadi yang keempat. Faham tak? Maknanya huruf alif itu adalah huruf yang keempat. Dia tajawazat salasata ahrufin, dia melampaui 3 huruf, maknanya dia yang keempat. Au kanat munqalibatan an ya'in, ataupun alif tersebut dia ditukar daripada huruf ya. Dia ditukar daripada huruf, dia asalnya ya tapi ditukar jadi alif. Suwirat ya'an, maka dia ditulis dengan huruf ditulis dengan rupa ya. Misal zalika fi nau'il awwal, misal yang demikian, misal taswirihi bil ya, pada nauk yang pertama. Apa maksud nauk yang pertama? Dia lebih 3 huruf. Dia tu alif ni datang pada huruf yang keempat ataupun lebih.
istada'a wal mustafa. Istada'a wal mustafa. Istada'a alif. Lebih tak sebelum ni berapa huruf? Lebih dari 3 huruf. Jadi dia ditulis dalam bentuk ya. Ditulis dalam bentuk ya. Begitu juga mustafa. Tengok al-mustafa. Sebelum dia huruf, ada huruf fa, ada huruf qa, ada huruf sad, ada huruf mim. Jadi dia datang lebih selepas huruf yang ketiga. Huruf yang keempat, kelima, keenam, maka ditulis dengan rupa ya. Wa fi an-naw' ats-tsani, dan pada naw' yang kedua maksudnya alif tersebut diubah, ditukar jadi huruf ya. Kalimah roma dengan hada. Kalimah roma dan kalimah hada. Asalnya ya. Hidayah. Roma pun sama juga. Lepas tu dia punya masdar dia romyun. Sebab asalnya ya. Hadiyun. Sebab asal dia ya. Tapi dia diubah jadi alif. Ya yang diubah jadi alif, maka bila tulis kita akan tulis dalam rupa ya. Ada isyarat. Asal dia ya. Dia faham? Wal fata wal huda, sama juga fata. Wal huda pun sama juga kalimah huda. Nanti diajar macam mana nak tahu, iaitu dengan tasniahkan dia. Kalau isim dengan mentasniahkan dia. Dengan tasniahkan fata apa dia? Fatayan. Itu zahirah ya. Kalau huda, hudayan. Adapun kalau fa'il, datangkan dengan tak fa'il. Roma, Roma itu kan ada ya tu. Da'a, bukan hada, hada itu ada ya. Sama juga da'a, tapi da'a tu waw. Da'a tu. Wa in kanat salisatan munqalibatan an wawi, jika alif tersebut dia yang ketiga. In kanat salisatan, jika alif tu yang ketiga, dia huruf yang dia yang ketiga, tempat yang ketiga. Ni. In kanat salisatan munqalibatan an wawin suwirat alifan, jika alif tersebut da'a alif tersebut dia yang ketiga. Sebelum dia ain, sebelum dia lagi dal. Satu buah dia yang ketiga. Dan dia diubah daripada huruf waw. Biasanya waw, lepas tu tukar jadi alif. Diubah jadi alif. Waw diubah jadi alif, bila tulis alif. Rupanya rupa alif. Kalau nak mudah, secara mudah ya, bila kita tengok ada alif di akhir tapi bentuk dia ya, maka asal dia ya. Dan kalau kita jumpa fa'il yang akhir dia huruf alif dan rupa dia bukan rupa ya, asal dia waw. Faham? Cuma sekali dia ajak cara lain. Cara lainnya apa? Puasa nasi rahmat, masukkan tak fa'il.
da'a yad'u. Jadi kalau kita masukkan tak fa'il, kita cakap apa? Da'a tu. Kan ada zahir asal dia waw. Jadi waw ni ditukar jadi alif. Faham tak? Bila dia alif tu apa ni yang ketiga, dan tu diubah daripada waw. Maka jadi ditulis, ketika ditulis dengan alif, dengan rupa alif. Adapun ya yang ditukar jadi alif, bila nak tulis kita akan tulis dengan rupa ya. Wa in kana salisatan munqalibatan an wawin suwirat alifan, ini tuktabu au tursamu alifan. Wa dzalika nuda'a wa afa wal asa wal qafa. Nanti dia akan ajak selepas ni cara nak kenal apa ni asal alif tersebut. Adakah asal dia ya ataupun asal dia waw? Kalau fa'il, datangkan tak fa'il. Kalau isim, tasniahkan dia. Jadi kalau asa, tasniah dia asawan, qafa, qafawan. Jadi waktu tu kita akan dapat asal alif pada kalimah asa dan pada kalimah qafa. Kalau da'a, da'autu, afa, afautu. Asal dia waw. Lamma zakartu zalika ihtajtu ila dhikri qanunin yatamayyazu bihi zawatul waw min zawatil ya. Ini tak kalau aku sebutkan lamma zakartu zalika ihtajtu ila dhikri qanunin. Tak kalau aku sebutkan yang demikian ini, aku berhajat kepada menyebutkan qanun, satu qanun, satu apa ni, macam kaedah lah, kaedah yang dapat beza dengannya kalimat yang dia tu asalnya waw daripada yang asalnya ya. Ni kalimah yang dia tu sahib apa ni, sahibatul waw daripada sahibatul ya. Daripada kalimah yang mempunyai huruf waw pada asalnya, dan kalimah yang mempunyai huruf ya pada asalnya. Dipaham? Fa zakartu annahu idza ashkala amrul fi'li wasaltahu bi ta'il mutakallim aw al mukhatab. Maka aku sebutkan bahwasanya apabila jadi iskal apa ni, amrul fi'li, urusan fi'il ini, maknanya fi'il ni alif dekat akhir kalimat tu waw ke ya, maka bila iskal waw ataupun ya, wasaltahu bi ta'i al mutakallim aw al mukhatab, maka kamu hubungkan fi'il tersebut dengan tak mutakallim ataupun tak mukhatab. Afa, afautu ataupun afauta, ikutlah tak mutakallim ataupun tak mukhatab. Fahmah ma zahara fa huwa asluhu, dan apa yang zahir itulah asalnya. Roma, romaitu, apa yang zahir ya, itulah asalnya. Asal bagi roma tulis dengan alif tapi rupa ya. Da'a tulis dengan alif, memang rupa pun alif. Asal dia waw, jadi asal dia ya. Ala tara annaka taqul fi rama wa hada ramaitu wa hadaitu wa fi da'a wa afa da'autu wa afautu. Jadi bila kita datangkan tak fa'il ataupun tak mukhatab, maka zahirlah asal dia. Apa yang zahir itulah asal dia. Wa idza ashkala amrul ismi nazarta ila tasniyati. Apabila apa ni iskal ke atas kamu urusan isim, iaitu isim tu alif di akhir isim tu waw ataupun ya, maka kamu lihatlah kepada tasniahnya. Maka kamu lihat kepada tasniahnya, isim tasniah bagi isim tersebut. Famahma zahara, dan apa yang zahir fihi pada tasniah itu, fahuwa asluhu, maka itulah asalnya. Ala tara annaka taqulu fil fata wal huda al fatayan wal hudayan wa fil asa wal qafa al asawan wal qafawan. Tidakkah kamu lihat pada kalimah fata dan juga kalimah huda, tasniah dia al fatayan dan juga wal hudayan, jadi asal dia, dan pada kalimah asa dan al qafa kamu kata al asawan dan juga wal qafawan, asal dia waw.
وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا وقال الحريري رحمه الله تعالى إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تكف فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف.